Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di YouTube channel Izzat Afendi. Alright, okay guys, hari ni saya ada ada waktu sikit, so saya just nak ada prospek lah. Okay, prospek saya tanya saya, Izzat, boleh tak you explain sikit brochure Warisan Plus ni. Ni brochure Warisan Plus. Ah, dia minta saya explain lah. Okay, brochure Warisan Plus ni dia minta saya terangkan lah, dia tak faham. So saya rasa macam tanggungjawab saya lah untuk terangkan. Okay, so kepada korang semua, okay, yang nakkan brochure ni boleh just google je. Di Google, type je Warisan Plus brochure, BM. Yang kat atas ni lah yang saya tunjuk ni. Type je, nanti korang boleh download lah PDF ni. Okay, so basically apa saya nak share ialah dekat perubatan kita ada satu plan, nama dia Warisan Plus, di mana plan Warisan Plus ni dia memang fokus kepada protection saja. Protection dari segi apa? Dari segi pendapatan. Okay, apa yang difokusnya ialah plan Warisan Plus ni difokus kepada hibah dan juga pampasan tunai sakit kritikal. Maksudnya plan ini difokus kepada kematian, cacat kekal dan juga pampasan tunai sakit kritikal. Di mana plan ni korang akan dapat wang tunai lah, duit lah. Contohnya kalau berlaku kematian, okey, waris akan dapat pampasan kematian. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau korang ambil pampasan, korang ambil plan ni juga, korang boleh dapat pampasan tunai cacat kekal. Maksudnya kalau cacat kekal, hilang upaya bekerja sepenuhnya, korang boleh claim pampasan tunai, masuk akaun bank lah. Yang ketiga ialah pampasan tunai sakit kritikal. Maksudnya kalau korang kena sakit kritikal 43 jenis sakit, korang boleh claim pampasan tunai lah, masuk akaun bank. Berapa banyak tu? Okey, sekejap lagi kita akan masuk. Alright, next ialah kita next. Okey, ini browser lah, korang boleh tengok. Okey, second slide lah. Hadiahkan legasi untuk orang yang tersayang. Okey, hanya 10.8% rakyat Malaysia yang menetap di bandar mempunyai simpanan yang cukup untuk menanggung beban kewangan setelah kematian keluarga. Okey, bayangkan anda tidak lagi bersama, mampukah anda menjamin masa depan mereka yang anda sayang? Maksudnya, andai katalah okey, kita suami meninggal dunia akibat kemalangan. Sebab kemalangan ni kita tak boleh nak jangka kan, benda ni. Kita bawa motor, bawa kereta elok je, tetapi orang lain yang langgar kita. So andai katalah kita, alright, kalau kita seorang suami, okey, kalau kita dah tak ada, bagaimana dengan kita punya anak? Okey, bagaimana dengan anak kita kan, isteri kita? Okey, so sebab itulah pentingnya hibah tau, di mana hibah ni dia menjamin masa depan anak bini kita ni. Ada orang tanya, Izzat, berapa banyak saya kena ambil hibah ni sebenarnya? Okey, hibah berapa banyak kita nak ambil? Lepas tu pampasan sakit kritikal PSK, berapa banyak saya nak ambil? Okey, kejap lagi saya akan kupas. Okey, next kita akan pergi. Alright, persediaan untuk situasi yang tidak dijangka. Okey, bagaimana? Okey, dekat sini. Bagaimana jika anda masih ada namun hilang upaya? Hilang upaya ni maksudnya cacat kekal lah, TPD. TPD maksudnya Total Permanent Disability. Siapa yang akan menguruskan anda dan keluarga anda pada masa yang sama? Okey, para pesakit dan ahli keluarga mereka membelanjakan 40% daripada jumlah pendapatan mereka untuk pembiayaan rawatan rehabilitasi dari strok bagi pesakit luar. Okey, untuk info korang, strok ni salah satu sakit kritikal. Okey, maksudnya kalau korang kena strok ni boleh claim pampasan tunai sakit kritikal lah. Okey, ada jadual dia. Okey, kad perubatan yang anda miliki akan membayar bil hospital, namun tahukah anda bahawa bil hanyalah sebahagian kecil daripada kos sebenar yang perlu ditanggung? Pernahkah anda terfikir kos-kos berbangkit yang sebenar?
Okey, ini ramai orang tak nampak Untuk info korang, kalau korang ada medical card, bagus. Okey. Cumanya medical card ni dia tak bagi duit. Alright. Contoh, kalau orang tu cacat kekal. Okey. Dia mungkin dapat rawatan dekat hospital lah. Okey. Tetapi bila dia balik rumah, kalau dia tak ada, kalau pampasan tunai cacat kekal dia ni tak cukup, bagaimana dengan perbelanjaan rumah? Okey, dia memang pergi hospital. Okey, medical card cuma cover kos rawatan di hospital. Okey, medical card dia tak bagi pampasan tunai, dia tak bagi duit. Dia cuma cover kos rawatan. Okey, bila kita balik rumah, okey, kita balik rumah, bagaimana dengan kitanya perbelanjaan isi rumah kita? Anak bini kita nak makan, belanja anak-anak sekolah, nak beli barang dapur, nak bayar hutang, nak bayar utility, macam mana? Kalau kita dah terputus pendapatan, kita dah tak ada, tak mampu nak bekerja, macam mana dengan isteri kita? Isteri kita kena kerja lah. Tapi kalau isteri kita kerja, macam mana dengan kita kalau kita dah terbaring? Kalau kita meninggal dunia, lagi worse, isteri kena kerja. Bayangkan kalau kita ni banyak hutang, hutang kereta, hutang rumah, personal loan, credit card. Saya banyak jumpa orang, saya tak mampulah ada komitmen. Okey lah. Tapi kalau you meninggal dunia, komitmen tu siapa nak sambung bayar? Isteri saya ke? So dengan adanya hibah, boleh membantu isteri kita selesaikan hutang yang kita buat lah. Okey. Next ialah, dengan perubatan Warisan Plus, anda layak untuk menerima pampasan yang boleh digunakan antaranya untuk penggantian pendapatan. Maksudnya kalau isteri, kalau wife kita tak bekerja, dia ada pampasan tunai yang cukup. Lepas tu pula kalau kalau kematian, kalau cacat kekal, kalau kena TPD, boleh dapat duit lah, dapat pampasan tunai. Lepas tu juga ada PSK, pampasan sakit kritikal. Maksudnya kalau anda kena sakit kritikal, anda boleh dapatkan pampasan tunai. Alright. Next ialah rawatan perubatan alternatif. Contohnya lah kalau kena cacat kekal, mungkin dekat hospital tak boleh dah, sebab kalau untuk medical card, follow up dengan doktor ialah 120 hari saja. Habis 120 hari tu, korang kena buat rawatan sendiri. Tapi contohnya kena nak buat dekat luar, fisioterapi tu ambil kos yang banyak. Contohnya sebulan 2,000. So dengan adanya pampasan tunai cacat kekal, TPD ni, korang boleh gunakan duit pampasan tu pergi buat rawatan dekat luar. Ada duit lah. Kalau tak ada pampasan, kalau tak ada pelan ni, susah lah nak dapatkan rawatan tu. Kena keluar duit sendirilah, kena keluarkan duit simpanan. Next ialah bil penjagaan pesakit di rumah dan perbelanjaan lain setelah keluar di hospital. Inilah belanja-belanja lain lah. Contohnya wheelchair, tongkat, macam-macam lagi lah. Pengurusan kenaikan perbelanjaan rumah sewaktu proses pemulihan. Ya, memang betul. Sebab kalau waktu sihat, kita tak perlukan sokongan perubatan. Contohnya kena wheelchair. Lepas tu kalau dah terbaring, kena ada beli katil untuk orang sakit tu. Itu pun dah mahal, beribu. Next ialah manfaat. Apa yang manfaat yang ada dalam Pelan Warisan Plus ni? Jom kita tengok. Yang pertama sekali ialah dia ada jumlah perlindungan yang tinggi untuk kelangsungan hidup. Salah pen. Jumlah perlindungan yang tinggi untuk kelangsungan hidup keluarga yang lebih lama. Maksudnya ialah pampasan kematian. Maksudnya untuk pelan ni, pampasan kematian dia bermula 350,000. Boleh baca tu, keluarga dengan nilai perlindungan tinggi bermula daripada 350,000, keluarga anda akan dapat mengekalkan gaya hidup semasa dan membantu mereka melansaikan sebarang hutang apabila anda meninggal dunia atau mengalami cacat kekal. Anda atau keluarga akan menerima manfaat berikut. Untuk pelan ni, apa yang bestnya ialah dekat mata, dekat sini. Kalau seseorang tu kena, kalau contohnya korang meninggal dunia akibat kemalangan ini saya nak highlightkan. Kalau meninggal dunia akibat kemalangan, waris akan dapat tambahan pampasan tunai kematian 200%.
Okey, maksudnya contohnya kalau korang ambil hibah 350,000, sorry. Kalau ambil hibah asalnya 350,000. Okey. Kalau kematian akibat sakit, okey, waris akan dapat 100% lah, maksudnya dapat 350,000 lah. Tapi kalau korang meninggal dunia, okey, kematian akibat kemalangan, waris akan dapat tambahan 100%. So dia akan jadi berapa? 700,000. Banyak 700,000. Lagi, kematian akibat kemalangan yang berlaku di dalam pengangkutan awam. Okay, contohnya macam kes baru ni LRT dekat KLCC kan. LRT tu bertembung. Kalau korang meninggal dunia dalam tu, waris akan dapat berapa? 1.05 juta pempasan dia. Okey. Itulah bestnya. Lepas tu, kematian akibat kemalangan yang berlaku di luar Malaysia. Contohnya melancong, korang melancong ke luar negara, contohnya Itali ke Indonesia ke Thailand kalau meninggal dunia dekat sana, okey, waris akan dapat berapa pempasan? Okey, waris je insyaallah. Okay. Waris akan dapat berapa? 1.4 juta. Okey. Banyak tak? Banyak lah. Okay, so ini yang best plan ni. Dekat plan lain tak ada. Okay, plan lain contohnya korang kalau korang tahu plan Anugerah Plus, okay, benda ni tak ada. Okay, so inilah kelebihan dia. Alright. So next ni ialah kita boleh tengok itu ialah manfaat yang pertama lah, jumlah perlindungan yang tinggi 350,000. Korang tahu tak, kalau korang umur 30-an, umur 30, 31, 32, kalau 350 hibah ni, 350,000 ringgit hibah ni, bulanan dia RM100 je. Memang best, murah tau. Next ialah kedua ialah perlindungan yang boleh diubah dengan sumbangan yang berpatutan. Maksudnya boleh tengok guna bajet korang lah. Berapa bajet? Nak 200 ke 300? Kalau macam baru-baru ni klien saya ambil, bulanan dia 100.5, hibah dia 1 juta. Banyak weh. Banyak kan? So memang boleh, korang boleh consider lah. Contohnya kalau 1 juta, okay, ini 1 juta. Okay, kalau korang meninggal dunia akibat kemalangan, waris akan dapat 2 juta lah. Lepas tu kalau kematian akibat kemalangan yang berlaku di dalam pengangkutan awam, 3 juta waris akan dapat, boleh claim kematian. Lepas tu kalau melancong ke luar negara, 4 juta. Banyak tak? Banyak, sangat banyak. Bulanan dia 100 lebih, 100.5 yang itu je. Okay, next ialah ada lagi perlindungan penyakit unik. Maksudnya kalau korang kena salah satu kategori A dan kategori B ni, alright, korang boleh claim 5,000. Kalau kena campak ke, chikungunya ke, HFMD Kapialu ke, rabies, korang boleh claim 5,000. Lepas tu 10,000 ni pula kalau kena virus Zika, Ebola, MERS, malaria, Jaka, influenza A, burung, lepas tu virus Nipah Jepun ni, kalau korang kena boleh claim 10,000. Okay, ini tambahan lah. Nextnya ialah hibah. Yes. Okay, pempasan kematian dekat perubasian semuanya hibah. Maksudnya hibah ni ialah, alright, duit pempasan. Contohnya kalau korang ambil hibah 400,000. Kalau korang ambil hibah, kalau korang ambil plan ni pempasan kematian 500,000. 500,000 ni kalau berlaku kematian akibat sakit, waris akan dapat terus 500,000 ni. Okay. Dan penerima hibah tu memang ikut korang lah letak. Contohnya biasanya suami letak nama isteri, kan, dan berapa persen nak letak kat isteri ni. Biasanya 100% lah. Ada juga suami dia ni menanggung mak ayah dia, so suami ni dia boleh letak isteri 90%. Lepas tu mak dia 10%. Boleh juga. Sebab hibah ni dia mengikut hasrat pemberi. Alright. So hibah ni juga dia ada akta ni. Dia ada akta ni. Sekejap saya highlight kan.
Ni, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Okey, anda boleh menamakan individu yang menerima manfaat takaful sama ada sebagai waris atau beneficiary di bawah hibah bersyarat. Maksudnya terpulang dekat suami ataupun isteri nak buat hibah atas nama siapa terpulang, tak kisah. Alright. Next ialah bantuan perbelanjaan pengebumian. Dapat juga kita panggil sebagai khairat kematian. Maksudnya kalau suami meninggal dunia, isteri akan dapat khairat kematian, duit advance lah daripada Prudential sebanyak 3,000. Okay, next adalah pilihan dana berkaitan pelaburan. Ni pun korang boleh, kalau contohnya ada duit lebih kan, korang boleh pecahkan. Contohnya saya nak buat 100.5 ni untuk pelan hibah dengan sakit kritikal. Lepas tu saya nak buat 150 ni untuk saving saya. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa kelebihannya? Saving ni, kalau korang saving dekat ASB atau buah haji, kalau berlaku kematian, saving ni jadi faraid. Tapi kalau simpan dekat dana pelaburan kita ni, dia punya saving ni jadi hibah. Contoh, korang ambil hibah macam tadi lah 500,000. Lepas tu korang punya saving dah ada 10,000. Okay. So, nanti waris akan dapat total hibah ialah 510,000 lah. Sebab apa? Saving tu dikira sebagai hibah juga. Okay. Next ialah permohonan yang mudah. Alright. Okay, maksudnya kalau apa, ada korang ambil hibah lebih 2 juta lah. Okay, lebih 2 juta, sehingga 2 juta. So, pilihan untuk melanjutkan perlindungan sehingga umur 100 tahun. Ini yang paling best kalau nak korang kena tahu. Sebab apa? Dekat pelan lain tak ada benda ni. Sebab apa? Contoh je lah, korang ambil pelan sampai umur 70 tahun ataupun 50 tahun. Okey, selepas umur ni biasanya polisi akan tamat lah, dan korang akan dapat simpanan. Tetapi kalau contohnya kalau korang rasa nak sambung lah pelan warisan pelan ni sampai umur 100 tahun, boleh, tak ada masalah. Kita panggil dia, sebab pelan ni dia ada satu term, nama dia certificate of extension of certificate term. Dia boleh lanjutkan sampai umur 100 tahun, lanjutan lah. Okey. Sangat best lah plan ni kalau korang nak tahu. Melangkaui semangat takaful membolehkan anda membantu golongan keluarga miskin 3 dan miskin untuk lindungi dengan perlindungan takaful keluarga asal menuju rider ihsan. So pelan ni juga, contohnya korang ni berjiwa rakyat kan, kasih dengan orang miskin, korang boleh tambah rider ihsan. Maksudnya contohnya dia macam sedekah lah. Ihsan ni macam sedekah. Rider dia, nama dia rider sedekah. Rider sedekah maksudnya korang sebulan sedekah RM5. So RM5 tu akan terkumpul dalam satu tabung. Nanti Prudential akan guna duit ihsan ni untuk sedekah dekat fakir miskin. Macam tu lah. Okay, next ialah ini ubah sesuai perlindungan anda lah. Macam-macam lah plan ni. Ada plan sakit kritikal ni lah yang aku cakap ni. Sakit kritikal. Lepas tu ada kontributor. Penyakit kritikal ni maksudnya kalau korang kena sakit kritikal, korang boleh claim pampasan tunai. Okey, berapa jenis? Ada ni. Ada 43 jenis sakit. Banyak. Okey. Next kita ada, saya tak adalah nak baca semua macam detail lah. Kalau nak tahu detail ni kena PM saya lah. Okey, lepas tu ada kontributor. Kontributor ni maksudnya kalau korang kena TPD dan CI, kalau korang disahkan oleh doktor, TPD dan juga sakit kritikal, caruman bulanan korang ni akan dibayar oleh PRUBSN sampai tempoh matang. Maksudnya polisi ni jadi free lah. Okey. Next ialah pelaburan. Macam tadi lah, ada pelaburan untuk simpanan. Lepas tu kalau nak, kita pun ada rider haji atau umrah lah punya protection kalau kematian dekat ketika menunaikan haji atau umrah. Lepas tu ada level term, macam-macam lah. Okay, so yang pelan ni umur berapa boleh masuk? Korang boleh tengok ni, serendah umur 14 hari hingga umur 70 tahun. So perlindungan dia minimum 350,000, maksimum tiada had, tak ada masalah. Okay. So tempoh manfaat boleh pilih lah, nak buat 20 tahun ataupun sampai umur korang 70, 80 atau 90 ataupun 100 tahun. Lepas tu boleh juga kalau nak buat tempoh manfaat sumbangan ni, contohnya tempoh manfaat sumbangan ni maksudnya ialah contoh korang ambil coverage sampai umur 70 tahun, tapi nak bayar 10 tahun je, boleh, tak ada masalah.
Lagi lagi balance 60 tahun tu, contohnya umur korang sekarang ni 30 tahun. Nak bayar 10 tahun je sampai umur 40, tapi coverage nak sampai umur 70. Boleh, tak ada masalah. Tapi bulanan dia tinggi sikit lah. Okay, next sila manfaat cacat kekal. Ni pun kita bagi jugalah, TPD lah. Alright, so peruntukan pelaburan. Ini dana lah, dana yang kita bagi. Korang boleh pilih kalau nak invest kan. Boleh pilih. Biasanya saya akan offer equity dynasty lah. Sebab equity dynasty ni dia punya return tinggi. Average 10% above. Okay, 10% ke atas lah. So inilah cas wakalah lah. Biasalah nak ambil takaful, dia ada cas wakalah. Ni POA. POA ni protection unit account. Okay, dia ada sampai 7 tahun 7 tahun. Ini cas wakalah lah. Cas wakalah ni kita panggil dia sebagai management fee, yuran pentadbiran 40%. Okay, so ada juga cas perkhidmatan wakalah untuk pembayaran lah. Kalau bayar tunai atau cek RM8 sebulan. Okay, lain-lain lah. Ini dia akan cas tolak daripada korang punya cas rumah bulanan. Kalau 100 dia akan tolak dalam cas terbaru. 100 tolak RM8, RM90, itulah dia punya yuran. Korang bayar 100 je, tak ada tambahan apa-apa pun. Okay, next ialah itu je lah. Lepas tu potongan terbaru ni untuk ini adalah untuk bayar perlindungan takaful anda. Okay, untuk perlindungan korang lah, tabung dia. So ini dana-dana dia. Cas wakalah pengurusan aset ni tak ada apa. Lepas tu cas wakalah penambahan RM25, tak ada apalah. So wakalah ni standard lah untuk cas wakalah sama. Dua ni untuk pendidikan dana. Okay. Okay, ini kita punya nota penting lah. Nota penting ni korang kena tahu jugalah. Okay. Risalah ia tidak mengikat sebarang kontrak antara anda dan orang. Ini maksudnya dia nak cakap browser ni tak ada apa-apa kontrak lah. Okay, lepas tu risiko pelaburan anda, risiko pelaburan ni korang lah yang kena tanggung kan. Okay, lepas tu jika anda berhenti membayar atau tertinggal bayar sumbangan, perlindungan akan mungkin ditamatkan kalau korang tak bayar lah. Okay, ada tak bayar sebulan ke 2 bulan ke kan. Okay, lepas tu pula, okay, ini penting ni. Untuk Provinsi Warisan Plus, anda boleh menuntut pelepasan cukai insurans yang berkaitan. Maksudnya untuk Warisan Plus ni korang boleh claim under kita panggil dia life insurance. Masa korang nak claim tax kan, kan nak dapatkan pengurangan cukai tu, korang boleh claim. Kita panggil dia apa? Tax relief life insurance. Tak silap saya 3,000 maksimum. Korang boleh ambil lah. Kalau 3,000 sebulan, 3,000 setahun, maksudnya bulanan korang boleh ambil maksimum 200.5 lah. Okay. Alright, so lagi itu sajalah setakat ni. Okay, lepas tu ada lagi pengecualian. Pengecualian pun korang kena tahulah. Pengecualian ni kematian akibat membunuh diri dalam tahun pertama dari permulaan seria. Maksudnya kalau korang bunuh diri dalam tahun, contohnya apply bulan 1, bulan 2 tu bunuh diri, tak dapatlah pempasan. Okay. Alright, so itulah sahaja kongsian saya setakat ni. So ada lagi satu. Kan, kalau kita tanya kan, berapa hibah yang saya nak buat? Okay, untuk info korang, kalau korang nak buat hibah, okay, kalau boleh kita buat 10 tahun gaji. 10, kita buat 10 tahun gaji. 10 tahun gaji. Okay, kalau pampasan sakit kritikal pula kita buat 5 tahun gaji. Okay, maksudnya dekat sini, kalau kita suami meninggal dunia akibat kematian, kalau kita meninggal dunia akibat sakit ataupun kematian, akibat sakit ataupun kemalangan, waris ada pampasan tunai kematian kita ni sebanyak 10 tahun gaji kita. Maksudnya isteri kita ni tak perlu bekerja pun selama 10 tahun. Ialah untuk dia nak sustain dia punya dia punya emosi kan, dia punya sedih kehilangan kita. So isteri ni tak perlu kerja 10 tahun. Sebab apa? Adanya pampasan gaji. Contohnya kalau korang gaji
RM5,000 sebulan, darab 12 bulan RM60,000 kan. Darab 10 tahun RM600,000 lah. So RM600,000 lah hibah yang korang kena ambil. Okay. So next, kalau papasan tunai sakit kritikal ni pula 5 tahun gaji. Maksudnya kalau anda kena sakit kanser, sakit jantung, sakit buah pinggang, kalau kena je salah satu ni, okay, korang boleh tak bekerja selama 5 tahun. Untuk kenapa tak perlu bekerja? Untuk nak pulihkan diri, untuk nak sihat balik. Okay. Sebab orang yang kena sakit kanser ni memang akan ambil masa lah untuk pulih. Okay. Dan kemungkinan besar hilang pekerjaan. So 5 tahun gajilah untuk pampasan tunai sakit kritikal ni. Macam nak kira kalau gaji korang RM5,000, darab 12 bulan, darab 5 tahun. So 5,000 darab 12 berapa? RM60,000 kan. 5, 2, 6, 10. Ada RM60,000. So RM60,000 darab 5 tahun berapa? RM300,000. Macam tu lah. Alright, so itu saja perkongsian daripada saya. So kalau korang nak kira quotation, boleh PM saya lah. So basically kalau umur 30 tahun sampai umur 34 tahun, hibah RM400,000, pampasan tunai sakit kritikal RM50,000, bulanan dalam RM100 boleh dapat. Okay. Itu kalau berminat boleh PM saya lah. Itu saja saya nak share. Assalamualaikum.